Hai, selamat pagi. Assalamualaikum Malaysia. Waalaikumsalam. Ya, hari ni tanggal 18 Ogos dan macam biasalah hari dah hari Jumaat. Betul. Kan? Hari dah hari Jumaat, kita kejap je nak weekend. Macam semalam baru je hari Isnin. Macam ya, macam semalam baru je hari Isnin. Kita dah pejam celik dah nak sampai ke tengah bulan Ogos dah, guys. Betul. Untuk anda di luar sana yang sedang menyaksikan kami secara langsung dari saluran 116 MyTV dan tak lupa juga boleh download MyTV mana-mana untuk tonton kami di mana saja anda berada. Betul, anda boleh menonton kami di mana-mana anda berada, di pejabat, di rumah, di kantin, di kafeteria, di mana saja anda boleh menonton kami. Download aplikasi MyTV mana-mana. Betul. Baik, tapi sebelum itu, kami mewakili seluruh warga kerja Sukativi ingin merakamkan ucapan taziah kepada mangsa yang terlibat dalam kejadian tragis nahas pesawat ringan di Shah Alam petang kemarin. Dan difahamkan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah turut mencemar duli meninjau lokasi kejadian pesawat ringan terhempas di Bandar Elmina pada pukul 5.40 petang semalam. Kami berdoakan semoga semua ahli keluarga mangsa tragedi pesawat tabah menghadapi dugaan ini. Al-Fatihah. Amin, amin, alamin. Baiklah, untuk hari ini kita ada bawakan anda seorang tetamu jemputan yang sangat menarik bersama kita di studio hari ini. Betul, sebab selalu saya tengok je konten-konten beliau di TikTok. Saya sukalah kan macam sebagai seorang bakal peguam. So meaning to say, betul. Meaning to say awak stalk dia lah. Saya stalk dia hari-hari. Saya nak tengok apa konten terbaru. Saya? Yes. Jadi kita tak nak buang masa lagi. Jom kita ke segmen kita yang pertama bersama guest kita yang pertama, jemputan kita yang pertama. Jom kita ke segmen Knock Knock, siapa tu? Saya Datuk Wan Azmi. Good morning. Wow. Saya Datuk Wan Azmi. Wah, garang betul introduction Datuk Saya kita panggil Tok Wan. Yes. Tok Wan. Macam memang kau Tok Wan kau Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Sihat ke? Alhamdulillah. Ulama. Datuk handsome macam dalam TikTok. Oh, amin. Thank you. Saya tengok dekat dalam tu yang tengok undang-undang, pasal undang-undang semua tu adalah 80%. Ya. Lagi 20% tu adalah garis-garis seperti saya. Oh ya, memang yang sedang itu menghargai, yang sedang memuji ketampanan Datuk Wan Azmi. Wah. Oh, ya. Itu dia jam lebih. Kita ada panjang rancangan kita. Tak tercakap nanti Datuk kita. Alright. Jom kita teruskan. Okey, boleh Datuk Wan boleh kongsikan latar belakang kepada penonton-penonton Suka Pagi pada hari ini. Yes. Mungkin dia nak kenal lebih mendalam siapa Datuk Wan Azmi ni. Betul. Okey. Secara rumus latar belakang saya sedikit. Saya adalah seorang graduan daripada UiTM Shah Alam dalam jurusan undang-undang. Faham. Dan saya telah berpengalaman sebagai seorang peguam dah 18 tahun. Wow. Dan dalam 18 tahun ni, kerja-kerja saya ini termasuk kerja-kerja masuk mahkamah lah. Betul. Masuk mahkamah ni saya buat tuntutan hutang orang, saman fitnah ke orang, tuntutan untuk kemalangan, medical negligence, everything. Okey. Yes. Jenayah pun saya buat, 39B, bunuh. So semua tu kita buat dan termasuk kes-kes penipuan. Wow. Mengenalah dengan topik kita hari ini. Mengena sangat kerana kita akan menceritakan akta anti-scam. Yes. Okey, sebelum tu kita nak tanyakan, Datuk Wan Azmi ni juga terkenal di TikTok dengan konten berkaitan hal ehwal undang-undang. Sebagai peguam, of course. Apakah objektif konten Datuk ni sebenarnya? Adakah ia orang kata permintaan daripada pengikut Datuk di TikTok ke? Ataupun sekadar memberi maklumat harian ke? Ya. Dia macam ni, dalam firma kami, we have this department called CSR department. Okey. So dalam CSR department antara lain kita ni nak inspire the audience untuk minat undang-undang. Betul. Dan masa saya nak mulakan inspirasi sedemikian dalam my own firm, sambutan tu tak ada. So orang lain dia skeptical, lawyer nak ke depan, masuk TikTok. Faham. Ya, betul. Saya terpaksa ke depan dulu so that the other people follow lah. That was the whole idea lah. Lagipun sesuai dengan arus pemodenan orang kata.
sesiapa pun walau dari mana bidang pun kita kena tampil ke hadapan di social media khususnya untuk orang lebih mengenali sesuatu tajuk itu kan Aini. Betul. Sekarang kalau kita tengok fakta-fakta pun orang kata trivia pun kat TikTok. Kita terus save. Jadi betul Datuk medium yang betul. Betul. Dan disebabkan Datuk jugalah orang tahulah serba sedikit lah orang kata hak-hak benda-benda yang mungkin dari segi sudut undang-undang kita tak tahu tapi because of Datuk punya konten di social media kita tahu. Perfect. Thank you. Alright, Datuk. Hari ini sesuai dengan tajuk kita iaitu scam ataupun penipu yang menggunakan helah dalam memperdaya mangsa dengan wang ringgit ataupun sebarang aset. Ya, sebagai rekod, pihak Polis Diraja Malaysia PDRM merekodkan sebanyak 71,833 kes jenayah komersial sepanjang tahun 2020 sehingga Mei 2022 dan daripada jumlah tersebut 48,850 kes adalah kes jenayah penipuan atas talian ataupun scam. Okey, boleh Datuk huraikan mengenai jenayah scam ini dalam sistem undang-undang negara kita? Okey. Dari segi undang-undang di Malaysia ni, kita dah ada peruntukan yang memadai untuk memastikan jenayah ini sekiranya dilakukan akan dipantau dan juga boleh diselesaikan di mahkamah. Dah ada undang-undang dah. Okey. So kalau nak buat undang-undang baru, keperluannya sebenarnya tak ada keperluan lah sekarang ni. Yes. There's no necessity right now. Wah, begitu. Tengok kalau dekat kaca TV sekarang ni kita ada macam-macam jenis scam yang ada kan. Macam apakah antara kes-kes atau jenis-jenis scam yang ada sekarang ni Datuk? Sebab sekarang ni pun heboh dah ada baru ni pun love scam kan. Apa antara scam yang ada dekat Malaysia ni Datuk sekarang ni? Dalam 18 tahun saya sebagai seorang pengamal undang-undang dalam kes-kes jenayah. Yes. I have seen all the scams. Oh, okay. Right? And honestly, everything is almost a scam. Almost everything. Okay. Kita ada gold scam, forex scam, love scam. Betul. We got the Philippine scam, marriage scam, alright, black money scam. So scam ni terlalu banyak. If you talk about the love scam ni is because I think ada ruang sekarang ni emotional healing that people needs. Betul. Kan? So dalam peluang tu, this scam ni wujud. Okay. And the method tu, dia try 1,000 orang, hit 20 orang, that's good money. Betul. Yes, it's a good money. Mereka hanya bermodalkan mungkin internet sahaja. Internet saja. Bermodalkan dengan wang ringgit yang kecil, dia dapat scam dengan pulangan yang besar. Itulah liciknya mereka tu kan. Betul. Macam yang baru-baru ni Hailil baca Datuk, ada satu kes ni di mana seorang lelaki yang pencen yang kehilangan lebih 300,000 sebab love scam. Sebab perempuan kan yang katakan datangnya katanya daripada Singapura. Tapi tak tahulah kan betul ke tidak kan. Sekarang ni macam-macam scam. Okey, kalau begitu kan, kalau love scam tu sebab kita sendiri yang orang kata transfer duit tu, record tu memang kita sendiri yang lakukan. Bagaimana keadilan bagi si mangsa tu? Keadilan dia kena bertindak cepatlah. That's all keadilan dia. Kalau wang dah dihantar ke akaun seorang lagi, terus kena buat laporan supaya akaun tu dibekukan terus. Alright? Sekarang kalau tidak, benda tu dah transfer to the other person's account. And selalunya dalam kes scam, dia bukan akaun tu yang dia lending. Alright? That is just an intermediary account. First account dia lending. So that account tu akan transfer sampai sekarang ni dia sampai cryptocurrency. So it comes out from the banking system totally. Tapi kalau dia still in the banking system, the only way dia keluar dari scam tu, cash tu keluar, is through ATM or they cash out. Betul. Itu saja. Itu last source lah. Itulah. So the only way kalau nak elak this one, kalau ada transfer duit, you have to bekukan the account immediately. That's the only way. That's the only way. Nampak tak kalau sesiapa yang hampir-hampir nak try, kalau rasa macam aku dah kena scam dah ni. Aku dah terkena dah ni. Macam dah terkena. Bekukan dulu akaun anda Datuk betul? Yes. Alright, kita ada banyak lagi benda kita nak tanya dekat Datuk Wan Azmi kita of course. Ni pasal scam pada siapa yang tak tahu, kita sekarang tengah ada tajuk scam. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Suka Pagi. Eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Tawaran hebat Suka Shop, Herbs Garden. Nak cuba cara tradisional
Dapatkan hempedu bumi dari Herbs Garden. Kegunaan gaya hidup sihat dengan harga serendah RM89 hanya di sukashop.com. Wow, welcome back. Seronok lah borak dengan Datuk Azmi ni. Kelakar beliau orangnya walaupun di depan kameranya seorang peguam. Okey, bersesuaian dengan tajuk kita hari ini, kita nak menceritakan mengenai akta scam ya, apa wujud ke akta scam itu. Akta anti-scam. Betul. Okey, jika seseorang itu menjadi mangsa jenayah ya Datuk, ingin kita mengambil tindakan undang-undang. Okey, apakah langkah pertama yang patut dilakukan dan apakah prosedur seterusnya kalau kita ni mangsa scam? Okey. Bila diketahui satu scam tu berlaku, pertama sekali perlu dikumpulkan segala bukti yang ada, right? Dan komunikasi dengan scammer tu jangan dihentikan terus. Oh, teruskan? Diteruskan. Okay. Because you need to find the person. Okay. Kalau komunikasi tu dihentikan dan orang tu lari, dan habis. Pulangan habis. Because when you find orang yang kita pindahkan akaun tu, bukan orang individu sebenarnya yang kita nak cari. Okey. Dia selalu dipanggil account mule account, keldai account. Okey. Alright. So pertama sekali continue buat laporan polis. Okey. Alright. Pastikan polis bekukan akaun penerima. Terus. Then after that biar polis buat lakukan siasatan. That's about it. Menarik. Dan after tu baru boleh jumpa peguam untuk ambil tindakan yang seterusnya. Actually masa benda tu berlaku jumpa peguam terus. Oh, okey, faham. So that this advice ni selalunya what people will do, dia akan terus pergi buat laporan polis. Dan dia akan kantoikan scam tu. Dan scammer tu dah tahu polis dah terlibat, dia akan larikan diri. Dia tak balas dah message. So things that you can identify dia punya IP address kat mana, where the person is located. Dia kan dah cut off dia punya communication, you don't locate the person anymore. Betul. So what people do selalu bila dia kena scam, dia cut off. You shouldn't. Okey, apa maksud Datuk Wan tadi ya? Datuk Wan kata yang kita kena sentiasa berhubung dengan scammer tu bukanlah anda berhubung dan transfer. Ini bukan. Kita kena sentiasa berhubung untuk kita nak tahu track dia di mana. Correct. Yes. Itulah maksudnya. Dah boleh dah tu. Saya boleh bolehlah. Datuk perlukan pembantu tak? Sentiasa. Tadi Datuk kata dia 15 dekat form dia. Ada 15 lawyer. Saya 16 tu. Oh, awak yang ke-16. Lawyer buruk. Okey, Datuk. Teruskan. Mengenai topik kita hari ini kan, apakah jenis hukuman undang-undang yang boleh dikenakan pada penjenayah scam ini kan? Wujud ke akta anti-scam ni? Okey. Akta anti-scam ni belum wujud lagi. Belum wujud Alright. Namun peruntukan undang-undang yang sedia ada, sebagai contoh kanun keseksaan sudah mencukupi untuk menanangi kes-kes jenayah sebegini. Sebagai contoh, we have section 420. Alright. It's a cheating provision. Tipu orang, dia punya punishment minimum 1 year, maximum 10 years and ada rotan. Okey. These are all mandatory. Memang kena. Right? Orang pegang amanah. Pemegang amanah ni banyak. You can be trusted as a company, you can be trusted sebagai individu. Betul. You can be trusted sebagai seorang yang wakil wasiat and things like that. Betul. And you belasah duit. Itu pun scam juga. Okey. Alright. So all these peruntukan ni dah sedia ada dalam undang-undang kita dah. Dan sekarang ni pun pihak penguatkuasa menggunakan peruntukan yang sedia ada untuk menjalankan kes-kes scam-scam ni untuk dituduh di mahkamah. So it's already there. Itu dia. Tadi macam yang Datuk bagi tahu tadi, Datuk Wan Azmi bagi tahu tadi, hukuman Seksyen 420 Kanun Keseksaan memperuntukkan hukuman penjara selama tempoh tidak kurang dari 1 tahun dan tidak lebih dari 10 tahun dan dengan sebat, dan hendaklah juga dikenakan denda. Tapi ada yang cakap masih tidak cukup kalau nak dibandingkan dengan trauma yang dialami mangsa, Datuk. Apa pandangan Datuk sebagai seorang peguam mengenai akta ini? I think this is the dilemma yang hakim sentiasa go through. Hakim yang duduk atas tu. You see, 1 tahun minimum, 10 years maximum. Itu satu pertuduhan. Alright. Kalau satu orang individu tu dah menipu 10 kali, technically ada 10 pertuduhan. Kalau 10 pertuduhan, maknanya dia ada 100 tahun. 10 years satu pertuduhan, kali 10, 100 years. Maksimum pertuduhan yang dia boleh kena. Alright? So kalau dijatuh hukum, katalah mahkamah kata satu hukuman tu dijatuh hukuman 2 tahun. Okey. Alright? Kali 10, 20 tahun.
Mahkamah juga boleh menjatuhkan hukuman 2 tahun jalan serentak. Oh, okey. Okey, maknanya instead of 20 tahun, 2 tahun je duduk dalam. Okey. Yes. Right, now, soalan dia, which one which? Aha. Nak yang ini ke yang tu? Betul. It comes back to budi bicara. Aha. Kalau orang yang tertipu tu terpaksa jual rumah dia apa semua tu, mahkamah membenarkan orang tu memberi dia punya musibat dia kepada mahkamah, beri keterangan tu, dan mahkamah akan ambil apa keterangan dia dan hukum penjenayah ni atas apa dia dengar. Okey. Okey. So hukuman tu mungkin lagi berat. Kata kena jual rumah lah apa semua. Pencen habis. Ya. Saya. Berbeza dengan orang kaya yang hilang hanya RM5,000. Saya. Okey. Alright. So hukuman dia tak sama tau. Because fakta setiap kes tu berbeza. So when you say it's not enough, actually to me it's enough. Okay. But the skill tu 1 tahun hingga 10 tahun. And honestly, if you stay in prison, 3 years pun, 2 tahun pun dah cukup, dah you ubah. You don't have to stay 5 years. Faham? Kita ni nak masuk orang tu masuk jail supaya dia belajar. Betul. Dia keluar balik. Betul. And orang yang masukkan dia jail ni, apa dia dapat puas hati je. Yes. Dia tak dapat balik pun duit. Yes. Alright? So kalau if you ask me, scammers ni, you don't put them in jail lah long. Alright? You rotan dia orang terus. Okey. Okay? Instead of putting them 10 years dalam jail, 10 years kerajaan Malaysia terpaksa menanggung orang ni 10 tahun. Satu hari berapa ringgit? Betul. Dengan Let's say makan dia semua. Makan let's say RM30 a day. 1 month is like RM900. Times by 10 years. That's the waste that we have. My suggestion, rotan je. You know, kasih 3 rotan, let him go out and then belajar balik. Tak cukup lah. And the rotan sekarang ni untuk penjenayah blue collar. Okay. Sorry, dipanggil White collar. Yeah. It's not the rotan yang macam penjenayah dadah. It's a different type of rotan. So mungkin this is where the undang-undang should be coming into dipinda lah. Dipindah. Pindaan dia, don't put them to jail 10 tahun, 3 years. Just rotan dia, habis kita. Let everyone come out, dah dipulihkan, come back to the society and become better people. That is what I think. So kalau tanya pasal tempoh tu is very subjective lah. Faham. Dia tengok fakta kes nanti. Tengok fakta kes jugalah. Betul. Tengok kehilangan dia banyak mana juga. Yes. Betul. Tak semua sama. Betul. Ada yang hilang rumah. Ada orang depresi. Betul. Yes. Mungkin ada tanggungan besar dan membuatkan keluarganya merempat ke. Mungkin kita tidak tahu kan. Alright. Mungkin mereka nak tahu mangsa-mangsa ni yang mereka tak tahu di luar sana, nak tahu kalau mereka ni adalah mangsa scam. Okey, anggaran kos sekiranya mangsa dari jenayah ingin mendapatkan khidmat peguam macam khidmat Datuk sendiri. Okey, berapakah kosnya untuk dapatkan khidmat undang-undang tersebut? Dia ada 2 bahagian. Satu, macam saya kata tadi, kalau kita buat masukkan dia dalam jail, we don't get the money. Apa yang kita dapat, kepuasan. Yang satu, keadilan telah diambil terhadap penjenayah tersebut. Settle, puas hati. Right? But dia dah tipu you RM100,000. Betul. You don't get back the money. Yes. So what you have to do? You have to sue. You kena saman. You kena ambil tindakan civil. Bukan jenayah. Okey. So tindakan civil is where the money comes in. Okey. You kena lantik peguam untuk tindakan civil tu. So kos tu bergantung kepada berapa tuntutan yang you nak buat. Okey. Because if you tuntut less than 1 million, dia masuk mahkamah rendah. Okey. Okay, kalau you tuntut more than 1 million, dia masuk mahkamah session, mahkamah tinggi, and so forth. And different courts ni, different judges are sitting. Okey. So masa you masuk tu, harga dia dah jadi lain dah. Mahkamah rendah, mahkamah tinggi. So kos kalau kes ni selalunya mahkamah session. Okay. Ataupun mahkamah tinggi yang akan masuk. So lingkungan is between 30 to 80,000. Okey. 30 to 80,000 untuk you tuntut the loss of your money. Okey. So kalau dari situ mereka perlukan bayaran pendahuluan dulu untuk dapatkan khidmat peguam itu ataupun deduct dari keuntungan selepas mendapat. Dia dari segi undang-undang, LT, our profession tak allow us to go on contingency tau. Okey. Menang baru dapat. Our association don't allow us. So we actually have to ask for money upfront. Faham. Dia kena macam tu sebenarnya. Faham. Wow. Kesian mereka dah lah di scam, duit dah keluar tapi untuk dapatkan khidmat kena itu kita fahamlah mungkin adalah sos-sos dan orang kata NGO yang mungkin membantu mereka. Wow, very interesting topik hari ini. Ya, betul. Mengenai wujud ke akta anti scam dan thank you so much kepada Datuk Wan Azmi. Aduh, masa mencemburui kita. Betul. Nak tanya tu banyak lagi. Saya pula kadang-kadang kena love scam tapi tak guna duit lah.
Tapi tak apa, Hailey dan juga penonton-penonton boleh direct pergi ke TikTok Datuk Wan Azmi kita kerana di situ pun ada pelbagai perkongsian dan anda boleh direct message untuk sebarang orang kata pertanyaan lah kan. Atau perkhidmatan. Okey guys, kita nak berehat seketika. Of course selepas ni kita ada seorang penyanyi. Firdaus Rahmat, kalau nak tahu make sure korang stay tune di Suka Pagi. Eksklusif di Suka TV. Suka sana. Masih lagi dalam Suka Pagi bersama saya Alfie Martin dan juga Hailey. Di saluran 116 MyTV ataupun anda boleh menonton kami di aplikasi MyTV mana-mana. Alright. Kalau kita masih seperti dijanjikan, kami ada 2 guest untuk hari ini. Betul. Sekarang tibalah waktunya untuk guest seterusnya. Jom kita ke segmen Knock. Siapa tu? Hai, Assalamualaikum. Saya Firdaus Rahmat, seorang penyanyi, seorang komposer, seorang producer dan sebagainya lah. So, hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ke Firdaus? Alhamdulillah. Selalu tengok dekat social media. Hari ni saya first time tengok depan-depan. Handsome orangnya. Alright, last time kita pernah interview Fahimi Rahmat. Ini kembar dia pula. You guys kembar betul? Betul. Ini kembar dia pula. So dia memang dia kat sini adalah rancangan keluarga ya. Ya betul. Betul sekali. Menawan keluarga bahagia. Ya. Okey, kita nak tanya kan. Muhammad Firdaus Rahmat ataupun dikenali dengan Firdaus Rahmat, seorang penyanyi macam yang dia bagi tahu tadilah. Seorang penyanyi, komposer lagu, producer, penulis lirik, pelakon, pengaruh media sosial, semualah tapau awak chef juga ke? Semua tapau dalam industri. Okey, mungkin boleh kongsikan perkembangan terbaru terkini. Mungkin awek-awek nak tahu. Okey. Untuk perkembangan terbaru seorang Firdaus Rahmat, saya baru keluarkan single sebenarnya. Okey. Single terbaru bertajuk Merah. Merah. Sama warna dengan kursi ni. Kenapa merah? Kenapa merah? Sebab favorite colour? Favorite colour satu. Okey. Favorite colour saya merah dan sebab lagu tu dia ada kena-mengena dengan satu adaptasi daripada filem lah. I see. Okey. Tomeng siapa ni yang dekat? Alah, Cok. Tomeng sangat lah. Kenal. Okey. Alright, Firdaus. Umum pun tahu Firdaus Rahmat pernah menjadi salah seorang ahli kumpulan nasyid moden ya. The Fake kan. Power lah Firdaus Rahmat. Yang ditubuhkan 2016. Okey. 2016 tahu awak, sekarang 2023 dah. Penyanyi nasyid rupanya. Kan. Okey. Boleh tak Firdaus kongsikan tak macam mana cabaran hadapi waktu itu? Okey, waktu mula bergerak solo. Saya tak prepare lah soalan ni. Okey, kalau dulu awak nasyid, ada grup, okey sekarang solo. Okey, macam mana dari grup ke solo? Dia transition nak ke solo tu agak macam bagi saya agak sukar untuk saya untuk nak bawa. Sebab kita dah terbiasa dengan grup. Dulu kalau kita tak boleh nyanyi, ada lagi 3 nyanyi. Tapi kali ni seorang je kena tampung semua benda. So macam at first macam susah lah, tapi belum cuba belum tahu, baru cuba baru tahu kan. So bebanan tu dekat awak seorang lah orang kata. Betul. Ketika ambil lah Elfie. Dah jadi duo. Saya ambil backup. Jangan, saya tak boleh menyanyi. Saya boleh menari kat belakang. Kena ada backup. Okey, setahu saya lah kan. Firdaus ni ada banyak kompos lagu. Ya, betul. Dia pula komposer lagu yang terkenal dekat Malaysia. Kita nak tanyalah kan, apa yang menginspirasikan Firdaus untuk terus menghasilkan lagu, karya-karya Firdaus yang best-best ni? Dia sebagai seorang komposer slash penyanyi, songwriter, saya lebih sebenarnya honestly saya lebih banyak berkecimpung dalam bahagian music production. Belakang takbir. Belakang takbir lah kan. Sebelum big stage lah. Okey, faham. So dari proses macam pembuatan lagu tu sendiri, pembinaan lagu tu, macam biasa orang cakap kalau ilham ni dapat daripada tengah dalam toilet. So itu ke tempat yang selalunya dapat? Selalu. Faham. Sumber ilham Aura dia tu, faham.
Okey. Saya mana dapat daripada apa tu takungan air. Tap jadi easy. Dia macam air tak tutup air tahan, rapat. tak Mungkin boleh juga. Terus jadi muzik, terus jadi rhythm. Betul. Awak memang orang yang kreatif lah. Orang kata sumber ilham tu datang di mana-mana sudut kan. Betul. Okey. Kita tengok kalau nama Firdaus Rahmat ni pun kita tahu lagu-lagu dia banyak terlibat dengan OST drama. Kan, okey, macam mana pemilihan tu? Okey, you dah buat lagu dan hantar dekat produksi filem, drama ke, ataupun mereka yang approach you? Macam mana boleh terlibat? Juga nak tahu. Okay, interesting story lah behind the scenes untuk dua lagu ni. Okey. Sentiasa projek Anchor SPM dengan boleh teruskan boleh. Dengan satu lagi Test Drive, drama series kan. Okey. So dua-dua ni cerita dia lebih kurang sama sebenarnya. Okey. Saya asalnya menyanyikan demo saja untuk lagu tu. Diorang the composer EQQ cakap, kau nyanyi demo untuk lagu ni boleh tak kan? Okey. And then saya nyanyi je. Okey. Tapi yelah rezeki yang tak dapat. Betul tak? Kita pun bila nyanyikan lagu tu pun kita rasa sedap je lagu ni. Kalau lah aku dapat. Faham. Tapi kita hanya bermimpi lah kan. But then suddenly atas perbincangan label dengan production juga untuk drama tu memilih saya untuk menyanyikan lagu OST itulah. OST lah. Macam tu lah. Okey, ketika itu awak dah memang establish sebagai penyanyi ke, artis ke atau tidak? Saya boleh katakan saya sebagai komposer lah. Komposer. Itulah orang kata tuah ayam nampak di kaki. Ya, nak cakap dah. Nak cakap. Tuah Firdaus nampak di suara. Tuah Firdaus kita tak tahu. Okey, kita pun dah tahu kan. Kita datang ni pun memang untuk lagu baru Firdaus Rahmat iaitu lagu Merah. Ceritalah sikit macam mana, apa yang mendorong awak untuk buat lagu Merah selain pada awak tengok sofa kami yang berwarna merah ni. Mana datangnya merah tu? Mana datangnya merah tu? Yes. Obviously, sebenarnya honestly lah merah ni warna favourite colour saya lah. Okey. Tahu kenapa memang merah memang kalau tengok wardrobe tu merah je baju. Okey. Ada tu datang pakai hitam. Oh tapi betul juga nanti awak blend dengan sofa. Itu tenggelam. Mana Firdaus? Mana Firdaus kepala je nampak. Iyalah tu, betul. Okey, terus kalau yang merah ya. Okey, so merah ni dia dari segi adaptasi cerita filem tu yang bertajuk Buas yang akan keluar tak lama lagi, Allah mungkin dalam tahun ni kot. Dia menceritakan tentang seseorang yang dulunya dia disebabkan apa yang berlaku dulu buatkan dia evolve, dia buas. Kisah lampau dia yang buat dia buas. Okey, faham. Tapi untuk generally speaking, lagu tu pasal merah ni sebenarnya satu perasaan lah. Satu perasaan yang ada dalam diri kita. Yang membara-bara macam tu. Yang tak keluar. Yes. Tapi sebabkan ada satu event membuatkan kita buas. I see. Okey, alalang ni Firdaus dah buka cerita mengenai Buas kan. Buas tu yang akan dikeluarkan, ditayangkan nanti tak lama lagi. Okey, boleh tak ceritakan pengalaman bekerjasama dengan orang kata pelakon-pelakon dalam Buas tu semua hebat-hebat. Ada Adi Ahmad Ramli, Emelda, ada Aida Zafril kan? Ya, orang kata nama-nama besar industri. Okey, boleh ceritakan pengalaman you bekerjasama dengan mereka? Okey, honestly saya boleh katakan Reza Fril profesional lah. Saya pun bila dia datang kat set untuk MV, macam takutnya. Kita pula nervous lah macam alamak. Kita dah tak ada basically tak ada pengalaman berlakon. Ya, faham. Lepas tu bila nak pula dia pun setuju untuk ada dalam MV, buatkan kita lagi macam mana aku nak, alamak takut kayu lah. Faham? Dia nervous tapi excited. Betul. Macam bercampur bau perasaan. Faham. Tapi nampak okey. Nampak awak blend. Awak lah serigala itu. Ya. Ya, tapi kita orang sukalah. We love it. Good job. Memang orang kata apa, tak nampak lah baru tu. Tak nampak lah kekok tu. Tak nampak kekok tu. Nampaklah slash-slash yang banyak tu nampak. Awak method ni. Produser, pelakon, penyanyi, penulis lirik semua tu nampaklah anak seni tu. Nampaklah wajah anak seni tu. Okey, cerita Buas saya. Dan Puji, ada tabung kejap lagi. Tabung suka pagi boleh isi kat dalam. Okey, pengalaman lah Alalang dah cerita mengenai muzik video tu kan. Boleh tak kongsikan pengalaman dekat mana, berapa hari waktu mengenai muzik video tu? Yes. Okay. Sebenarnya dalam pembikinan lagu Merah ni pun bagi saya one of the song yang saya buat paling cepat. Sebab saya buat tu during
during reality TV juga. Okay. So dia macam minggu ni buat lagu, minggu ni siap, minggu ni shoot. Dia macam 3 minggu straight pop macam tu. Okay. So time saya shoot MV tu adalah minggu time saya tersingkir dari reality TV tu, which is semi final. Minggu tu memang hektik sangat, memang banyak benda kita buat. Faham. During that MV tu ada peristiwa yang berlaku sebenarnya. Wow. Bestnya kita nak biarkan Rahmat simpan peristiwa tu, kita akan cerita selepas ni, tetapi sekembalinya kita nak rehat sebentar. Yes. Okey, sekembalinya nanti kita ada game show bersama Firdaus Rahmat. Kita ada game, kita nak main game. Dia versus hari ni, sebab kita selalu memang kita bagi ruang untuk sebelum nak buat performance. Betul. Kita panggil warm up. Bagus. Bagus. Suka sangat. Suka TV. Yes. Alright. Suka sangat. Jangan nanti masuk dalam tabung Suka Pagi macam biasa. Okey guys, kita nak buang masa, jangan ke mana-mana. Sekejap lagi kita kembali lagi di Suka Pagi. Eksklusif di Suka TV, Suka Sangat. Bersama dengan Firdaus Rahmat lepas ni. Guys, masih lagi dalam Suka Pagi di saluran 116 My TV, ataupun anda boleh menonton kami secara langsung di aplikasi My TV mana-mana. Alright. Wow. Handsome Nampak tak? Sekarang ni kita dah ada Roda kat sini, bermaksud kita ada main game. Wow, masih lagi guest kita hari ni, kita bersama dengan Firdaus Rahmat dalam Suka Pagi. Yes, dan juga Hailey Habibti, my sparring yang paling cantik di alam semesta. Terima kasih, Puji. Okey, sekarang ni sebelum itu saya nak throw the bumper. Okey. Dalam rancangan terus boleh. segmen Noda Rada. Hai guys, Roda Nada ni, okey. Cara main game dia, Firdaus. Okey, saya akan putarkan roda ini. Setiap dekat sini dia ada orang kata patah perkataan. Okey, di mana dia berhenti, awak kena mulakan nyanyian yang ada menggunakan perkataan yang berhenti itu. Contohnya kat sini dia macam kamu. Dia macam kamu, so awak buatlah kamu secantik lagu komposer. Tapi awak komposer. Buat lagu yang ada. Lagu yang ada. Okay, you guys ready? Yes. Saya sebagai abang tukang putar hari ni. Siapa mula dulu? Okey, kita bagi ladies first, boleh? Boleh. Alright, kita bagi ladies first lah. Okey, saya putar Elfie. Siapakah? Apakah perkataannya? Iaitu mengapa. Mengapa, Hailey? Saya. Mengapa terjadi perpisahan ini? Wow. Dikala asmara. Sama. Alright, Hailey dapat. Okey, lepas. Ada markah untuk Hailey. Tahniah, pandai Ada markah. Ada markah. Kan saya kata, menang kereta. Kalau kalah, kena lompat katak kat sini. Siaplah, semua orang Suka Pagi tahu awak nak kena lompat tak lompat. Okey, Firdaus, you ready? Okey. Alright. Saya putar. Kita tengok roda nada ni apakah perkataan yang untuk lagi. Apakah perkataan untuk Firdaus Rahmat? Kita ada bila. Tak dengan bila. Bila AF. Susah sangat dah. Tik tak. Bila tiba hari raya. Gitu. Lagu raya. Boleh. Insan bergembira. Dia belanja awak vocal cord dia sedapnya. awak. Lagu raya. Janji ada perkataan bila boleh walaupun di bulan bukan raya. Yeah. Kita ambil tu ada. Alright. Teruskan ini untuk Hailey. Come on Hailey. Okey, lagu perkataannya adalah berlari. Berlari. Berlari berkejaran. Tang. Seindah bunga di taman. Bak gunung. Dah lah tu sikit. Alright, tahniah. Firdaus, ini untuk you pula. Okey. Alright. Ready kita nak tahulah anak seni, penyanyi, komposer, penulis lirik ni semua dia tahu ke lagi tidak? Sekali? Lari juga. Dia memang sekali lagi. Dia lekat-lekat. Dia setiput. Punya banyak-banyak benda dah sama juga kan. Okey, cinta.
Dia mungkin kena duduk dalam tandas kot. You can do Ilham it. datang. Cinta. Cinta. Ai, apa ni? Cinta. 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 Cintakan hatiku. Alamak. Kalau buat lagu baru boleh? Sila. Tonjolkan kreativiti sebagai penulis lagu. Cinta, tetaplah cinta, walau di mana berada, dan kau cinta, tetaplah cinta. Wow. Apapun ceritanya. Wow. Okey, lagu ni bila keluar ni? Bila keluar? Okey, lagu ni kita nak buat right. Ini adalah lagu Suka Pagi Okey. Ini right kita orang Ini copyright kami ya. Tolong. Alright, lagu baru sendiri buat. Royalty dekat sini ya, Suka Pagi. Mentang-mentang dia penulis lirik. Tempat lain. Okey, Hailey. Ya. Lagi mengapa? Dia memang suka mengapa. Mengapa kau sakti? Lagi. Berlari. Ya. Boy, tergebang abang punya goda ni. Lagi lah. Mengapa? Okey, kita berhenti dekat kamu. Kamu senang. Kamu kok seperti hantu, terus menyakiti aku. Okey, chorus. Kamu bikin pusing kepalaku. Pusing kepala? Lama-lama kau terus sakiti aku. Kamu ketahui... Wow, dia buat konsert terus. Okey, power. Of course lah kita. Siapa you sebenarnya? Pengacara ke penyanyi? Tak. Alright, seterusnya untuk Firdaus, kita ada perkataan dalam roda nada lagi. cinta. Tak boleh. Senang sangat cinta, tidak buat lagi album lagi baru. Kita beli, kita pergi inilah. Dan. Aku pilih. Dan, Firdaus. Dan. Sila on Seven. Sila on Seven. Dan sebenarnya ku mengharapkan Di sebalik senyumanmu itu kau juga. Power lah. Lagu dari Yuna, nyanyian Yuna, betul? Betul. Wow, power. Okey, untuk Hailey lagi. Jom. Putar Elfie, putar. Berlari lagi. Kita pergi. Mengapa lagi? Okey, Pam, kita pergi marah. Jangan marah saya, Hailey. Marah sayang. Adik marah abang. Ready? Marah. Ada dekat lagu saya. Marah dapat tak marah? Tahu tak marah? Take team ni sekarang take team. Kita geng Okey, pula, marah. Kak. Mungkin Firdaus ada. Marah. Ada. Okey, go. Okey. Marah bila marah merah, ku marah bayar. Lagu dia, geng. Lagu yang akan dinyanyikan sebentar lagi. Tidak Inilah ada, lagu dia bagi lagu dia. Tak apalah, janji ada, betul? Lepas tu dia menang. Tak apa, memang kita nak bagi guest menang hari ni. Awak lompat katak je lagi. Okey. Jom. Alright, jom kita. What is this? Okey. Kali ni kita bagi sesiapa siapa cepat dia dapat Okay, boleh. Firdaus, come on man, you the man. Okay. Alright. Siapa cepat dia dapat ni? Apakah perkataan untuk Firdaus iaitu teratai bunga indah. Bunga indah. Okey. Terus saya bukan penyanyi, saya adalah pengacara. Teruskan. Kali ni kita buat tiga-tiga kena nyanyi Tiga-tiga dari Okey, I dulu. Okey. Apakah kita akan teruskan Wow. di dalam arus percintaan. Tok T. Okey, ni saya pula. Bulan. Ayo. Jangan buat malu, Firdaus. Come on. Awak apa? Ya. Apa? Come on, Firdaus. Last one. Bikin tu. Come on. Ibu. Mama Aziz. Ibu. Gitu. Kau di. Bolehlah. Dek Bayu.
Ibu kau dengar nangis dengan nyanyian. Okey guys. Alright, itu dia orang kata roda nada kita bersama dengan Rahmat Firdaus dan juga Hailey Habibti. Firdaus Rahmat. Firdaus Rahmat. Suka terbalik guys. Rahmat Firdaus Okey, Firdaus Rahmat. Okey, selepas ni jangan ke mana-mana kerana Firdaus Rahmat akan mempersembahkan lagu merahnya di Suka Pagi. Jangan ke mana-mana, stay tune bersama kami di Suka Pagi. Eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Saya putar. 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 Yes, welcome back. Okey, Welcome masih back. lagi bersama Hailey, Elfie Main dan juga Firdaus Rahmat. Rahmat. Yo, apa tu? Apa terbang? Saya tengok Firdaus Rahmat hari ni, saya terkenangkan My Chemical Romance. Wow. Sebab dia orang kan suka pakai baju macam ni. Ada sikit lah. Pancaragam. Pancaragam Ada kan? style lah Firdaus, ada style lah. Dengan kata Firdaus ada pengumuman ni hari ni. Pengumuman? Ada Pengumuman pengumuman nak kahwin kan? nak kahwin? Bukan. Alright, guys. Biru muka member. Bila masa dia nak kahwin. Guys, okey, tadi sebelum ni kan, sebelum kita main game tu kan, Yes. Firdaus dia ada cerita, dia ada macam sebuah cerita yang nak kongsikan dekat kita masa perbikinan muzik Masa video perbikinan, merah. yes. Boleh tak you cerita apa kisah di sebalik cerita tu? Okey, Seram tak? kisah di... Share. Cuba. Sila. Kisah di sebalik cerita video ni. Okey. Iya. Zoom, kasih zoom muka dia. Ada satu hari, Aha. satu hari time MV tu lah. Ya. Okey. MV tu. Okey, saya... Gelap pula. Okey, teruskan. Okay, sebelum saya dapat dengar cerita ni daripada team production juga kan. Okey. Sebelum MV tu dijalankan, Okey. terdapat sebab benda dah lepas kan. Aha. Boleh. Boleh. Kan, ada dengar macam satu suara. Suara apa? Tempat tu dia macam jeritan halus. Cerita halus. Oh. Semua kru produksi dengar ke atau awak seorang dengar? Saya time tu tak sampai lagi. Okey. Diorang yang cerita kat saya ada suara jeritan tu lah halus kan. Okey. Lepas tu okey lah, dia just kita abaikan je lah yang benda tu kan. Tiba-tiba lighting, kalau perasan kat MV saya duduk atas kursi macam kursi elektrik tu kan. Betul. Atas tu ada lighting tau. Okey. Lighting tu sebelum saya datang, lighting tu jatuh. Oi. Nasib baik tak kena awak. Sebaik saya lambat sikit. Awak datang nanti tu jatuh tiba-tiba. Jatuh tiba-tiba. Wow. So itulah pengalaman dia masa perbikinan muzik Tapi video awak tak ada merah. sempat jumpa ke apa? Tak ada. Tak ada Alhamdulillah. Tuhan pelihara dengan awak. Betul. Mungkin ada sebab kenapa awak lambat pada hari itu. Betul. Nasib baik. Sure yang jeritan tu bukan awak. Okey, ni Firdaus, Okey. boleh tak kongsikan dekat penonton-penonton Suka TV pada hari ini apa harapan awak untuk single terbaru awak iaitu Kata-kata Merah? akhir awak juga. Yes, dan juga kata-kata terakhir. Harapan saya untuk semua yang menonton Suka Pagi untuk mendengarkan lagu Merah di semua digital platform favorite korang. Dengarkan, tonton MV kat YouTube channel Worldpeace Entertainment juga. Yes. And saya harap korang suka lagu ni sebanyak mana yang saya suka. Macam mana kalau English je, I hope you will like the song as much as I do. Faham? Kita pula US. Oh, putih. Okay guys, kita tak nak buang masa. Kita nak say thank you very much to Firdaus Rahmat. Terima Of course, kasih. semoga terus berjaya, terus sukses di Yes, luar. all the best for the Merah. Dan kita nak tinggalkan penonton dengan orang kata persembahan daripada Firdaus Rahmat dengan lagu baru beliau. Sejom kita ke segmen yang seterusnya. Lanja sikit.